Baik, ini yang kita kongsikan ini adalah bagaimana kita tidak mahu lebih ramai si isteri, si anak kehilangan suami, kehilangan ayah, dan kita mengharapkan adanya pengadilan yang baik untuk mereka dan juga hukuman yang setimpal diberikan kepada pesalah ini. Jadi kita nak bincangkan berkenaan dengan hukuman mandatory untuk pemandu mabuk untuk berbicara langsung sebab ramai kata bila nak pindah Akta Pengutusan Jalan 1987 ini banyak dah kes tapi kenapa masih lagi dalam keadaan sebegini. Kita nak bersama dengan Datuk Insinyur Muhammad Dalip, pengarah penasihat otomotif bersama dengan kami pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami sekali lagi. Sama-sama, selamat sampai ke sini. Alhamdulillah. Baik, hukuman mandatory untuk pemandu mabuk. Tajuk ni kita rasa macam dah tiap tahun juga kita bincangkan berkenaan dengan ini. Betul. Dan setiap kali adanya statistik, setiap kali adanya nyawa yang diragut oleh pemabuk, barulah kita cakap balik. Bila ni kan? Bila nak buat pindaan Akta Pengutusan Jalan 1987 ini? Nak tanya juga pendapat Datuk sendirilah apabila melihat keadaan sebegini. Apatah lagi ia berlaku dalam kita ni tengah berdepan pandemik ni, duk fikir ni. Tapi ada juga segelintir. Ada yang kata, mereka ni mengalami tekanan perasaan, kemurungan sebab saat ini kan memang kita betul diuji. Mungkin ada yang dibuang kerja lah, apa dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat keadaan ini? Memanglah pada pandangan saya, yang mana pada ketika ini kita lihat pemandu yang mabuk ni, dia rasakan dia betul. Sebenarnya mereka ini bila berada di atas jalan raya ataupun mereka bergerak sendiri, bersendirian pun, dia tak berapa betul dah. Orang yang betul melihat dia. Tapi saya tak berani nak ulas lebih kerana saya sendiri tak pernah mabuk. Saya sendiri tak pernah merasa mabuk tu macam mana. Mabuk laut lain. Mabuk lain Mabuk laut. Saya kalau duduk kat laut tak mabuk. Bila saya duduk atas darat baru mabuk. Tapi tidak mendatangkan akibat apa-apa bila kita duduk saja. Jadi kalau kita mabuk dengan alkohol, mabuk dengan benda-benda yang tak dilarang oleh kerajaan, saya tak merasalah. Jadi apa yang pandangan saya, bila kita mabuk, kita tidak boleh kawal diri kita sendiri. Dan ini yang akan menyumbangkan kepada keganasan ataupun jenayah di jalan raya dan di mana saja berada. Sama ada di tempat minum, dia tak akan sabar pada diri dia. Sebab dia tidak akan kenal dan dia tidak akan sabar. Bila dia pengaruhi oleh alkohol ataupun bahan-bahan yang boleh menghayalkan, boleh dia merasakan nikmat tetapi dia adalah memberikan impak yang tinggi kepada orang lain. Itu pada pandangan saya lah. Tapi sekarang ni makin benda ni macam tak ada penyelesaian Datuk. Macam mana? Sebab mungkin boleh saya bacakan sedikit Kita cakap macam Akta Pengutusan Jalan 1987 ni macam kata depa lah macam lemah sangat. Saya nak bacakan sikit artikel. Ini berkenaan dengan kalau di negara di Kanada. Dia kata kalau misalnya pemandu mabuk dilanggar menyebabkan kematian, penjara seumur hidup diberikan. Manakala kalau menyebabkan kecederaan di penjara selama 14 tahun. Itu di Kanada. Manakala di United Kingdom, hukuman kepada pemandu mabuk menyebabkan kematian 14 tahun penjara dan didenda tanpa had. Dan lesen memandu digantung selama 2 tahun. Kalau di Taiwan, kalau pemandu mabuk itu menyebabkan kematian, akan dibalas dengan hukuman mati. Betul. Manakala di Malaysia, ini dia. Seksyen 44 Akta Pengutusan Jalan 1987 katanya kalau sehingga menyebabkan kematian membawa hukuman denda maksimum RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan. 12 bulan untuk penjara. Okey, katanya kalau Pengutusan Jalan membutuhkan hukuman denda ada juga RM20,000. RM20,000 maknanya maksimum. bila kita ada perbandingan itu Datuk, ini yang kata adakah itu sahaja yang diberikan kepada mereka yang melakukannya? Itulah, bagi pandangan saya, perundangan itu terlalu rendah dan mereka mampu untuk membayarnya. Jadi, kalau kita lihat di negara-negara luar, memang hukuman bagi pemabuk yang melanggar menyebabkan kematian, lesen gantung sampai bila-bila. Sampai bila? Semua hidup lah. Nah, ada yang kena penjara seumur hidup. Dan kalau dekat negara, tapi kita tak bercerita negara luar, negara kita lebih baiklah, kan? Yeah. Jadi hari ini saya syorkan, mungkin mata semua dah nampak dah sekarang ni, mereka tengah work out dan kementerian pun baru-baru ni telah mewar-warkan kepada minta bantuan daripada semua orang untuk pandangan dan tinjauan tentang undang-undang ini perlu diperketatkan
Yang mana pemabuk-pemabuk ini dia tidak boleh terlepas daripada kesalahan. Kerana melakukan jenayah menyusahkan orang lain, akibatkan orang lain yang tidak berdosa. Jadi ini akan dapat kita lihat sedikit masa lagi lah pada pandangan saya. Undang-undang ini akan diperbaiki. Sebab di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. 1987. Umur saya masa tu 6 tahun. Jadi tahu je lah. Jadi sudah tahu lah tu. Baik, Datuk, kita ada lagi banyak soalan yang ingin kita tanya Datuk dan juga mungkin pandangan Datuk sendirilah kan. Mungkin bila terjadi baru kita nak tahu apa hukumannya. Bagaimana kesedaran pula kan mendidik itu sendiri, mungkin itu perlu juga dibincangkan kan. Betul. Baik, kita akan berehat seketika, kembali nanti kita akan terus bincangkan berkenaan dengan topik ini, hukuman mandatory untuk pemandu mabuk. Semuanya selepas ini.